Ketua Jururawat Hospital Serdang, Siti Karini Muhammad Kamarudin yang dilapor hilang 8 Mei lalu ditemui mati dibunuh di sebuah kondominium di Cyberjaya. Perkara itu disahkan Ketua Polis Selangor Datuk Nur Azam Jamaluddin. Laporan lanjut bersama wartawan kami Faris Azman di Shah Alam. Apa yang berlaku pada Siti Karina amat menyedihkan kita semua. Siti Karina telah dibunuh secara dikelar oleh seorang warga negara Nigeria yang menetap di Malaysia secara haram. Latar belakang Siti Karina. Siti Karina berumur 40 tahun, bertugas sebagai Ketua Jururawat di Hospital Serdang selama 5 tahun dan tinggal berjauhan dengan suami serta 3 anak perempuannya yang masing-masing berumur antara 10 hingga 14 tahun. Suami dan 3 anaknya menetap di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Kronologi pembunuhan Siti Karina. Kehilangan Siti Karina hanya disedari apabila rakan serumah jururawat itu menghubungi ahli keluarganya bertanya mengenai keadaannya apabila tidak pulang ke rumah dan melapor diri bertugas di tempat kerja. Pada 8 Mei 2019, Siti Karina dilaporkan hilang. 12 Mei 2019, pihak Hospital Serdang mengesahkan Siti Karina dilihat kali terakhir di kawasan tempat letak kenderaan hospital itu dan memandu kereta jenis Honda City berwarna putih plat BEY 1361. Pengarah Hospital Serdang, Dr. Rohana Johan mengesahkan Siti Karina tidak hadir bertugas. 13 Mei 2019, polis menjalankan inkuari berhubung kehilangan Siti Karina dan mengklasifikasikan sebagai kes orang hilang. 14 Mei 2019, keluarga Siti Karina meminta orang ramai berhenti menyebar maklumat palsu. Kononnya ketua jururawat itu sudah ditemui. 15 Mei 2019, mayat dipercayai Siti Karina ditemui dalam sebuah unit kondominium di Cyberjaya. Sumber berkata, mayat ditemui pemilik unit kondominium berkenaan yang datang ke unit itu bersama 2 pekerja penyelenggara untuk membaiki mesin basuh yang rosak kira-kira jam 2.30 petang. Pemilik rumah dikatakan cuba menghubungi penghuninya sejak beberapa hari lalu tetapi gagal dan terpaksa masuk ke rumah menggunakan kunci pendua. Sebaik masuk, mereka ternampak ada darah mengalir keluar dari bawah pintu sebuah bilik yang berkunci sebelum melaporkan perkara itu kepada polis, katanya. Sumber berkata, anggota polis yang menjalankan pemeriksaan kemudian menemui mayat seorang wanita dalam keadaan tubuhnya sudah mula mereput dengan kesan kelar di leher. Mangsa dipercayai sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu berdasarkan keadaan fizikalnya yang sudah mula mereput. Mayat dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Serdang untuk bedah siasat. Hasil pemeriksaan di sekitar kondominium terbabit membawa kepada penemuan beberapa bahan bukti termasuk pisau dipercayai digunakan untuk menikam mangsa. 16 Mei 2019, polis menahan 2 individu iaitu seorang wanita Nigeria berumur 35 tahun dan seorang lelaki Pakistan berumur 38 tahun di sekitar Kuala Lumpur. Kedua-dua suspek yang juga rakan perniagaan telefon bimbit itu ditahan di sekitar Kuala Lumpur. Penahanan itu dibuat antaranya menerusi hasil penelitian rakaman kamera litar tertutup CCTV di sekitar kawasan kondominium disewa mangsa. Setelah disoal siasat, polis kini sedang memburu suspek lelaki warga Nigeria dikenali sebagai Aliwajuwon Gilbert Talowunium yang disyaki suspek utama. Pada jam 3 petang 16 Mei 2019, suspek utama ditahan sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor di Ceras Sentral, Kuala Lumpur. 3 suspek terbabit akan direman bersama dan polis sedang menyiasat motif sebenar kejadian dan menolak kemungkinan mangsa dirompak kerana barang berharga milik mangsa tidak hilang dan tiada sebarang kesan pecah masuk. Polis sedang menunggu laporan bedah siasat sama ada mangsa dirogol atau sebaliknya. Jenazah mangsa telah dibawa pulang ke Kampung Tengah Seri Menanti, Kuala Pilah, Negeri Sembilan dan dikebumikan selepas asar. Ahli keluarga mangsa mengesa pihak berkuasa mengheret pelaku ke muka pengadilan. 17 Mei 2019, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Fazil Ahmad mengesahkan punca kematian mangsa adalah akibat luka hirisan di leher. Keputusan itu diperoleh selepas hasil bedah siasat terhadap mayat mangsa yang dijalankan pada Khamis. Adik mangsa, Kairani Kamarudin, memuat naik status mengucapkan terima kasih kepada pihak berkuasa dan rakyat Malaysia yang membantu mencari kakak
pihaknya. Khairani menggesa pihak-pihak yang menyebarkan cerita atau berita yang tidak benar berhenti berbuat demikian kerana ia menyakitkan mereka sekeluarga. 18 Mei 2019, polis berkata pihaknya tidak mengetahui kewujudan rumah sewa yang didiami oleh Siti Karina kerana laporan awal yang diterima mengatakan mangsa tinggal di kuartus kaki tangan bersama rakan-rakannya. Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, maklumat itu hanya diperoleh polis secara kebetulan selepas menerima laporan berkaitan penemuan satu mayat di sebuah unit kondominium 3rd Avenue di Cyberjaya kemarin. Selepas melakukan siasatan, mayat tersebut disahkan adalah mayat Siti Karina dan kondominium berkenaan juga disewa oleh mangsa. Ahli keluarga dan rakan sekerja mangsa tidak mengetahui tentang kondominium tersebut. Pengawal keselamatan di kondominium berkenaan, Zulkifli Abdullah, 47 tahun, mengakui mengenali mangsa dan setiap hari membuka pagar untuk laluan jururawat itu keluar bekerja atau urusan lain. Namun, kelibat Siti Karina tidak kelihatan sejak beberapa hari lalu sehinggalah dia ditemui dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Tambah Zulkifli, dia pernah melihat wanita itu masuk ke kawasan kondominium berkenaan dengan seorang lelaki warga asing tetapi tidak pasti sama ada mereka tinggal bersama atau sebaliknya. Siasatan terkini polis mendapati Siti Karina mengenali suspek warga Nigeria sejak Januari lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata, suspek berusia 30 tahun itu pernah bertemu dengan Siti Karina di unit kondominium berkenaan beberapa kali. Pemilik kondominium menyewakan rumah itu kepada Siti Karina sejak awal tahun ini. Suspek tinggal secara haram di Malaysia selepas permitnya tamat tempoh. Polis sedang menyiasat jika suspek dan dua lagi suspek warga Pakistan dan Nigeria terbabit dengan kegiatan jenayah lain seperti love scam, Macau scam atau kes penipuan lain termasuk dadah. 19 Mei 2019, polis mengesahkan suspek menyewa kondominium bersama Siti Karina. Polis mengesahkan suspek utama kes pembunuhan Ketua Jururawat Hospital Serdang Siti Karina Muhammad Kamarudin menyewa bersama wanita itu di unit kondominium 3rd Avenue di Cyberjaya sejak Januari lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata, mereka berdua menyewa bersama di unit kondominium berkenaan yang juga lokasi mayat Siti Karina ditemui. Suspek lelaki warga Nigeria itu juga mempunyai kad akses masuk ke kondominium berkenaan dan kediaman itu disewa atas nama Siti Karina. Berdasarkan siasatan polis ke atas suspek dan juga keterangan saksi-saksi lain, mendapati Siti Karina hanya secara on-off menginap di kondominium berkenaan. Motif pembunuhan. Sehingga kini, motif pembunuhan terhadap Ketua Jururawat itu masih belum dapat diketahui oleh pihak polis. Tetapi, dengan penahanan 3 suspek ini, polis mengklasifikasikan kes ini sebagai berjaya diselesaikan. Sekian, terima kasih.